Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung pengajian fiqh Syafi'i kita. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam ni mendapat keberkatan dari Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada bincang tentang yang pertamanya tentang perkara yang membatalkan wudu. Kita dah sebut yang pertamanya keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Sama ada benda tu kencing ke, air besar ke, darah ataupun kentut. Kita dah sebut hari tu. Cuma kita sebut sikit tentang angin. Kalau sekiranya keluar daripada kemaluan, kalau sekiranya angin itu keluar daripada kemaluan perempuan, maka wuduk batal. Tapi kalau angin itu keluar daripada kemaluan lelaki, wuduk tak batal. Sebab apa? Sebab kaedah fiqh disebut asyad kal adam. Benda yang ganjil ni seperti mana tidak ada hukum. Angin keluar daripada kemaluan orang perempuan itu biasa. Tapi kalau angin keluar daripada kemaluan orang lelaki itu pelik. Jadi bila sebab pelik, ganjil, maka seperti mana tidak ada hukum. Iaitu hukum sekiranya angin keluar daripada kemaluan orang lelaki, maka tidak batal wuduk. Kita dah sebut hari itu. Yang keduanya kita sebut tentang tidur yang tidak tetap punggung. Kalau kita duduk rapat, lepas tu kita tidur, yang itu tak batal wuduk. Yang kita cerita ni, kalau kurus lah, macam anak ni kurus. Kalau kita tidur mungkin terangkat punggung. Bila terangkat punggung, maka wuduk kita boleh jadi batal. Gitu. Dan yang ketiganya, hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, gila atau pitam, sakit atau gila. Kalau orang tu hilang akal sebab minum arak ke, ataupun dia pitam ke, sakit ke, gila, waya cabut sekejap, automatik wuduk dia dikira sebagai batal. Dan sentuh seorang suami ataupun isteri, seorang lelaki dia sentuh isterinya atau perempuan ajnabiah tanpa berlapik. Bila sentuh kulit di antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, maka wuduk dia dikira sebagai batal. Yang ini di dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi tak batal wuduk. Mazhab Hanafi kalau sentuh suami isteri tak batal wuduk. Sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk. Bukan sekadar tak batal wuduk, bahkan tak haram pula. Itu dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i, sentuh orang perempuan bersalam tu haram. Haram salam, sentuh tak boleh. Bahkan bukan sekadar batal wudu, bahkan haram pula kita bersalam. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi tak, salam pun tak apa, wudu pun tak batal. Itu dalam mazhab dia. Okey, yang kelimanya menyentuh kemaluan diri sendiri ataupun orang lain. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kalau belakang ni, yang tu tidak dikira sebagai batal wudu. Kita dah bincang. Dan kita sebut perkara-perkara yang disyaratkan berwuduk ketika hendak kita melakukannya. Yang pertamanya semayang. Nak semayang mesti dalam keadaan berwuduk. Kita dah sebut hari itu tentang semayang jaga waktu. Anda dah sebut hari itu. Semayang jaga waktu ni segi istilahnya tak ada, tapi segi pengamalannya dalam mazhab Syafi'i ada. Apa maksud semayang jaga waktu? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, satu lagi mazhab Maliki, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, 3 mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu nak semayang dalam keadaan dia tak boleh berwuduk, maka hendaklah digantikan dengan tayamum. Tiba-tiba tayamum pun tak boleh. Bila tak boleh nak tayamum, dia kena semayang juga. Tapi disebabkan semayang dia tak cukup syarat, dia kena semayang pada waktu lain. Jadi dia semayang itu orang Melayu kita panggil semayang jaga waktu.
Istilah tu sebenarnya tidak ada dalam kitab fiqh, tapi pengamalan tu ada di dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, dalam mazhab Hambali kalau orang tu nak berwuduk, orang tu nak sembahyang, dia kena berwuduk. Tiba-tiba tak ada air nak untuk berwuduk, maka hendaklah dia bertayamum. Dan tayamum pun tak boleh sebagai contoh. Maka dalam mazhab Hambali orang ni tak wajib sembahyang. Itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i pula, dalam mazhab Maliki pula, kalau tak boleh berwuduk, tayamum. Tak boleh tayamum, dia kena semayang juga. Dan semayang tu dah sah, tak perlu nak qada pada hari yang lain. Jadi dalam dua mazhab ni tak timbullah semayang, lepas tu kena semayang lain, tak timbul dah. Dalam dua mazhab, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebelum habis waktu tu dia kena semayang juga. Tapi disebabkan semayang tak cukup syarat, itu tidak berwuduk dan tidak tayamum, maka dia kena qada pada hari yang lain. Disebabkan di semayang di awal tu dan diqada pada hari lain, semayang itu orang panggil semayang jaga waktu. Ini istilah orang Melayu sebenarnya, tidak ada pun di dalam kitab fiqh. Tapi amalan itu memang berlaku di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Begitu kita dah sebut hari itu. Dan perkara yang kedua yang wajibkan kita berwuduk ni adalah tawaf. Masa kita tawaf kita kena berwuduk, menyentuh Al-Quran. Ini kita dah sebut, dan kita dah sebut sikit tentang khuf. Khuf, dan kita berhenti hari itu sampai syarat-syarat menyapu khuf insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita nak masuk perbincangan tentang tempoh menyapu khuf. Khuf tu bukan stokin tau. Khuf ni yang orang pakai selalu negara Arab, dekat Pakistan, sana ada orang pakai khuf. Musim sejuk selalunya orang pakai khuf. Khuf ni macam stokin tapi bukan stokin. Dia tidak boleh kias stokin dengan khuf. Dia dua benda yang berbeza. Sebab khuf ni dia tidak serap air, tapi kalau stokin dia serap air. Khuf ni syarat mesti tak serap air, hukum dia. Dan kita dah sebut hari tu kalau orang pakai khuf, sebelum dia pakai khuf dia berwuduk, lepas tu dia pakai khuf, lepas tu dia batal wuduk, kentut ke sentuh isteri dia ke apa bla 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 lah. Jadi wuduk dia batal. Dia berwuduk lain, kaki dia tak payah basuh, cukup sekadar dia sapu dekat atas, itu pun sudah memadai. Sapu tu tak susah, sapu tu bukan gosok macam tu. Kalau kaki kita macam tu tarik sekali macam tu kaki kita macam tu kan, contoh kan, kita basahkan tangan kita dengan air, tarik sekali, okey dah. Senang. Kat bawah pun tak payah sapu, atas ni, atas je. Kalau ikut mazhab Syiah, dia bukan sapu atas, dia kena bawah sekali. Tu mazhab Syiah lah. Kalau kaki kita, contoh ni kaki kita lah, ni boleh jadi kaki. Dia kena sapu macam tu, faham tak? Kaki tu macam tu. Ada cara di dalam mazhab Syiah. Tapi kita sunnah ahli sunnah wal jamaah sapu kat atas. Berbeza dia mazhab kita dengan mazhab Syiah. Masalah Syiah tu kita cerita ni mazhab kita mazhab Syafi'i dan mazhab Sunni ni insya-Allah. Baik. Okey, itu kita dah bincang lepas. Hari ni kita nak masuk tempoh menyapu khuf. Tempoh tu berapa lama boleh tahan? Tengok. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Bagi orang yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Kalau kita ni duduk kat rumah, sebelum kita pakai khuf kita berwuduk, lepas tu kita pakai khuf. Lepas tu kita kentut. Maka kita boleh sapu khuf sahaja. Okey, berapa lama yang boleh tahan khuf tadi tu? Yang khuf tadi tu kita tak payah nak buka, bahkan cukup sekadar kita sapu tu berapa lama boleh tahan. Sekiranya kita orang yang tidak bermusafir, kita orang bermukim duduk kat rumah, maka kita dibenarkan untuk pakai khuf sapu tu selama 1 hari 1 malam. Bermakna kalau mari hari satu lagi, hari kedua kita kentut, tak boleh sapu dah, kena pecat, ambil wuduk lain. Faham tak? Kena basuh kaki lain pula. Boleh faham? Itu bagi orang yang bermukim. Adapun orang bermusafir 3 hari 3 malam, lebih sikit. Kita orang musafir dalam perjalanan, kita boleh sapu tu sampai 3 hari 3 malam. Kelebihan dia. Bermakna kalau mari hari keempat kita kentut, kita nak sapu khuf dah tak boleh. Kita kena buang khuf, kita wuduk macam biasa pula. Hukum dia begitu. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Syurih bin Hani, katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua khuf. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini, kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Apa dalil yang menyatakan kalau kita ni sapu khuf bila musafir 3 hari 3 malam, kalau kita bermukim sehari semalam? Ni hadis yang diriwayatkan daripada Syurih bin Hani berkenaan dengan hadis yang dia bersembang dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang Siti Aisyah suruh tanya pada Ali bin Abi Talib. Cerita ada amalan tu. Sesiapa yang memulakan sapu
ketika bermukim, kemudian dia bermusafir. Sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim, kemudian dia bermusafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Dia nak bermusafir, contohlah pada hari ni. Hari ni hari Rabu contoh. Dia sapu khuf pagi tadi, nak tolak musafir malam ni. Sekarang pun nak tolak musafir. Jadi macam mana masalah dia punya sapu khuf tadi dikira sebagai sehari semalam. Yang kita cerita sapu khuf yang boleh kekal 3 hari 3 malam ni, dia sapu tu ketika dia sedang bermusafir. Bermakna dia dah tolak perjalanan. Macam mana contoh nak balik ke kampung lah, balik ke Kelantan. Anda dah tolak perjalanan, lepas tu anda berhenti satu tempat, anda pun berwuduk macam biasa. Baru anda pakai sapu, pakai khuf. Bila anda pakai khuf, tiba-tiba dalam perjalanan lagi tu anda batal wuduk, anda ambil wuduk, kaki tu boleh sapu saja, tidak perlu basuh lagi. Faham? Maknanya berwuduk kita mula-mula tu dalam keadaan kita bermusafir. Tapi kalau asalnya kita bermukim, kita duduk kat rumah, pagi tadi duduk kat rumah. Jadi kita pun berwuduk, lepas tu kita pakai khuf. Lepas tu dalam malam pun musafir. Kalau kira sehari semalam lah kita dibenarkan kan. Oh, disebabkan kita musafir, adakah kita boleh 3 hari 3 malam? Tak boleh. Tetap dikira sebagai sehari semalam. Hukum sapu khuf tu. Dia punya tempoh tu begitu. Dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir, kemudian dia bermukim, maka dia adalah menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim, iaitu sehari semalam juga. Kerana hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim, dan sapu khuf itu adalah satu rukhsah. Oleh itu, jalan berikhtiar, yakni berhati-hati, mengambil jalan berjaga-jaga adalah perlu dan diutamakan. Berbeza kalau orang tu dia bermusafir. Contoh, dia ni dalam perjalanan musafir, dekat-dekat dah nak sampai dekat Kelantan lah contoh. Kalau nak balik Kelantan lah, minta maaf lah, takut orang tu apa, ustaz ni Kelantan, tempat lain. Sebab nak orang Kelantan, nak balik Kelantan selalu, kena sebut Kelantan lah. Contohlah anak nak pergi ke Kelantan, anak nak balik ke Pasir Mas, singgah dekat Gua Musang contoh. Jadi sampai di Gua Musang tu, anda dalam bermusafir lagi. Dan anda berwuduk, basuh kaki macam biasa, lepas tu anda pakai khuf. Kira-kira masa anda start sapu, pakai stokin tu, pakai khuf tu, anda dalam keadaan bermusafir. Adakah anda bertahan selama 3 hari 3 malam? Jawabnya tidak. Dia tetap bertahan selama sehari semalam. Ini nisbah pada anda sampai di Kelantan. Dan kalau anda ni mustautin di Kelantan, susahlah, kita letak sini lah, kita orang Sungai Buloh contoh kan. Anda balik daripada Kelantan sampai dekat Gombak contoh. Bila sampai di Gombak, anda berwuduk, basuh kaki macam biasa, anda pun pakai khuf. Kira masa tu anda dalam bermusafir lagi. Tiba-tiba sampai dekat Sungai Buloh. Bila sampai Sungai Buloh dan anda memang mustautin di Sungai Buloh, ketika itu khuf anda bertahan selama sehari semalam, bukan 3 hari 3 malam. Walaupun start anda pakai khuf tadi dalam keadaan anda sedang bermusafir. Boleh faham insya-Allah. Kena ingat, takut salah faham pula. Susah agak benda-benda fiqh ni. Okey, bilakah tempohnya bermula? Okey, tempoh mula tu bila? Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Oleh itu, sekiranya seseorang berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Okey. Bilakah tempoh khuf ni start? Tempoh khuf ni start apabila kita pakai pada masa tu, macam contoh dia kata, kita ni subuh, kita nak sembahyang subuh, kita pakai khuf, kita wuduk macam biasa, kita pun pakai khuf. Dan kita batal wuduk bila? Pada waktu zuhur nanti kita batal wuduk. Okey, start kiraan khuf ni bermula di mana? Dia kata bermula daripada terbitnya matahari, subuh lah. Lepas pada subuh tu, di situlah start kiraan bagi bermulanya kiraan bagi khuf tadi. Faham dekat situ start dia. Itu contoh dia. Okey, cara menyapu khuf. Macam mana cara? Sapu yang dituntut, yakni difardukan, ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf, dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Ni kita basahkan tangan kita dengan air, kita sapu dekat atas sekali. Kat bawah ni tak payah. Ataupun dia ambil air sapu kat bawah saja, itu tak boleh. Yang hanya sah di atas saja, di bawah tidak sah. Begitu hukum ni, cara sapu khuf tu. Okey, disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai di bahagian hadapan atas kaki, dan jari-jari tangan kirinya di bahagian bawah belakang kakinya, di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke bawah dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Ni salah satu cara. Ni sunat ni. Yang kita sebut tadi, tarik itu pun sudah memadai. Yang kita nak ajar cara, dia kata
Cara dia kata disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya. Ni jari tangan kanan dalam keadaan terbuka. Macam ni, tangan terbuka macam tu. Terbuka. Okey. Di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kiri di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Susah, nak tunjuk kaki. Tak apa dah. Anak minta maaf tunjuk kaki tunjuk kaki aku. Nanti kata alamak kedi. Dia macam ni. Atas ni tarik gitu. Yang bawah ni bawah. Faham? Dia tarik macam ni. Faham? Boleh? Allah cerita ni pakai dot tak tahu ni. Masa kita sapu tu, jari kita terbuka sikit bukan rapat. Terbuka sikit tarik. Yang tangan kiri pula sapu ni tolak ke bawah ke depan. Faham? Tu cara dia. Allah boloknya wahai. Nak pakai khuf padahal. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan sapu. Apa yang boleh menyebabkan sapu tadi dikira sebagai batal? Macam mana? Terdapat 3 perkara yang membatalkannya. Yang pertama, mencabut kedua-dua khuf atau salah satu daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya. Batal khuf ni bila kita buka. Contoh macam kita berwuduk, lepas tu wuduk macam biasa, lepas tu kita pakai khuf. Lepas tu kita batal wuduk. Kita pun berwuduk dan kaki tadi kita tak basuh, kita sapu. Sebab kita boleh sapu khuf kan. Lepas tu kita nak sembahyang, tak sempat nak sembahyang, kita pergi buka satu khuf. Sebelah sahaja, automatik batal. Kena ambil wuduk lain. Faham? Ataupun kita buka dua-dua lah. Ataupun bukan kita sengaja nak buka, orang tolong bukakan. Sapu khuf kita tidur, bini kita tarik. Kenapa kau buka? Pasang balik. Nanti buka dah. Pada ketika itu batal khuf. Kena ambil wuduk lain. Faham insya-Allah. Okey, yang kedua, tamat tempoh sapu. Tadi disebut, kalau orang bermukim 1 hari 1 malam, kalau orang yang bermusafir selama 3 hari 3 malam. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya. Kemudian dia boleh memakainya kembali. Kalau habis tempoh, dia kena buka, dia kena berwuduk macam biasa, kaki tadi dia kena basuh. Kalau dah habis tempoh tadi. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwuduk. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwuduk, maka dia hendaklah berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin berbuat demikian. Dia berwuduk, lepas tu dia pakai balik, maka kiraan balik pada awal ketika dia pakai khuf tadi gitu. Okey, yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Khuf terus batal. Yang kita sapu khuf ni berlaku bagi orang yang nak berwuduk sahaja. Untuk mandi wajib tak berlaku. Bermakna kalau dia mewajibkan mandi, bersetubuh ke, keluar mani ke, ketika itu khuf dia automatik dikira sebagai batal. Dia kena buka khuf dia. Apabila dia diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tidak pada mandi wajib. Dia asalnya dia berwuduk pakai khuf, lepas tu malam tu tidur, mimpi accident, minyak pula tumpah, wajib mandi contoh. Jadi bila wajib mandi, macam mana masalah khuf dia tadi? Automatik dikira sebagai batal. Bila dia nak mandi wajib, dia kena buka khuf, dia kena basuh kaki dia sekali. Hukumnya begitu. Cara dia. Baik. At-Tirmizi dan An-Nasa'i telah meriwayatkan lafaz hadis oleh An-Nasa'i daripada Safwan bin Assal radhiyallahu an, bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari jika batal wuduk disebabkan oleh buang air kecil, buang air besar, kencing dan tidur, kecuali jika disebabkan janabah, maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuf tadi. Kalau berjunub, kok mana pun dia kena buka, dia kena basuh kaki dia. Tak memandai dengan sapu sahaja. Tu khuf lah. Tapi kalau orang yang pakai belat tu cerita lain. Ada orang accident, dia patah tangan, dia pakai tu kan. Yang tu ada cerita dia. InsyaAllah kita akan bincang kat belakang nanti. Jadi tajuk dia insyaAllah. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan dijelaskan nantilah. Nanti kita akan bincang lebih detail tentang mandi wajib pula insyaAllah. Okey, faham tentang khuf. Yang seterusnya kita masuk satu tajuk yang baru, Al-Jabair dan Al-Asaib. Al-Jabair dan Al-Asaib. Apa dia Al-Jabair dan apa itu Al-Asaib? InsyaAllah kita bincang satu-satu insyaAllah. Baik. Al-Jabair ialah jamak. Al-Jabair jamak kepada Jabirah yang bermakna
ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau membalutnya. Orang patah tu dia letak benda tu kan. Dia letak benda tu untuk tak bagi tulang tak lari. Yang tu dia panggil al-jabair dalam bahasa Arab. Itu panggil al-jabair. Tu kalimah tu lah kalimah plural dia. Singular dia jabirah, kalimah Arab dia. Dan al-asaib jamak daripada isabah. Isabah huruf ain tu. Al-asaib, al-isabah, al-isabah. Yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang luka bagi menjaganya daripada kotoran-kotoran sehingga ia sembuh. Al-jabair ni patah tangan, letak benda, lepas tu balut. Itu panggil al-jabair. Adapun al-asaib, kita aksiden jatuh luka. Luka tu bubuh tampal. Bubuh kapas tu kan. Yang tu dia panggil al-isabah dalam bahasa Arab. Begitu. Istilah lah tu bahasa Arab. Kita orang keluar senang. Oleh kerana Islam adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini, di mana Islam telah mensyariatkan beberapa hukum yang menggabungkan antara menunaikan ibadat dan menjaga keselamatan manusia. Ini kelebihan Islam. Kita kena ingat Islam ni agama senang. Agama senang tapi bukan terlalu senang sangat dengan Islam. Islam ni agama mudah tapi tidak boleh bermudah-mudah dengan Islam. Mudah ni Islam ni daripada semayang 4 rakaat musafir jadi 2 rakaat. Itu kelebihan dia. Tapi tidak boleh bermudah-mudah dengan Islam. Sampai subuh pun dia nak puasa juga. Itu tak boleh, itu melampau lah. Rakaat yang pertama Assalamualaikum, Assalamualaikum. 1 rakaat puasa semayang subuh. Bapak dia memang tak tahu kan. Maknanya cerita Islam ni agama mudah. Mudah ni Islam daripada 4 boleh jadi 2. Kita musafir daripada semayang berasingan boleh kita gabungkan. Dia panggil jamak kan. Ketika kita musafir asalnya kita kena puasa tapi boleh tak puasa. Dan Jabatan Agama Islam pun tak boleh tangkap. Tapi kita ni buat alasan pula pegang. Sebenarnya saya ni musafir. Apa kena tangkap tapi rumah dia. Tak boleh lah. Kita nak cerita je. Kalau bermusafir kita dibenarkan tidak berpuasa. Walaupun naik kapal terbang. Walaupun naik kapal terbang. Ada orang tanya, dia kata Ustaz kalau kita naik kapal terbang, kapal terbang tu senang. Kapal terbang ni aircon ada. Rumah aircon pun tak ada. Duduk dekat atas kapal terbang, nak makanan, kita tekan punak tu ya. Lepas tu kawan tu datang, mari pramugari, nak apa tuan? Senang kan? Kau rumah tak dapat chef, mana boleh buat? Boleh buat kat rumah macam tu. Tekan, bila dia datang lah apa nak teh. Kau ingat kedai kopi bila kita kita balik kan? Kat rumah tak dapat. Jadi kira mudah lagi dekat kapal terbang. Takkan kot kita dibenarkan juga untuk berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Dia pakai ujar lagu tu pula. Ingat, yang kemudahan ni dia merupakan satu sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah sebut, "Hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbilu sadaqatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sedekah yang Allah Taala bagi sedekah pada kamu, maka terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Macam kita musafir kan, musafir kita boleh jamak dan qasar sembahyang. Dia kata zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Zaman dulu naik unta memang susah. Zaman sekarang naik kereta ada aircon lagi. Naik kereta pula BMW lagi tak rasa letih. Dia buat alasan macam tu. Jadi kenapa juga kita dibenarkan jamak dan qasar sembahyang juga? Dia buat alasan macam tu lah. Kalau nak ni sebab naik unta padan lah 3 hari 3 malam. Sebab unta nak boleh sampai jauh kan. Naik kereta, naik kapal terbang pula cepat sekarang. Takkan kok kita nak jamak. Nak buat macam mana Syekh? Itu sedekah daripada Allah. Rembat je lah. Cakap banyak pula. Allah Ta'ala bagi ambil rembat dia. Kadang-kadang kita ni problem kan. Fikir boleh tidak? Boleh tidak. Walhal tak susah mana pun. Benda tak ada susah mana pun insyaAllah. Allah Allah. Baik. Macam mana hukum al-jabair dan al-isaban, al-asaib? Okey, pesakit yang ditimpa luka atau patah kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan, iaitu balutan dan ubat di atas tempat luka atau patah, dan kadang-kadang tidak memerlukannya. Orang ni kalau aksiden patah kaki ke patah tangan ke, dia kena dia kena semen tu kan kaki dia. Dia kena letak kayu, dia kena balut lah kalau ni sebab orang dulu kan. Ataupun kalau orang luka dia kena letak kapas tu. Letak kapas nak tutup dia punya luka tadi, nak berubat tu kan. Dan ada kadang tak perlulah, kita tak nafi ada yang tak perlu, tapi kebiasaannya perlu. Sekiranya perlu meletakkan balutan, maka ketika itu dia wajib melakukan 3 perkara. Anak cerita ni satu pendapat tu. Nanti insya-Allah anak akan buka satu pendapat yang lain untuk nak gambarkan sebenarnya ada kemudahan. Dia pendapat dia ambil ni agak susah sikit. Tak apa, kita buka yang ni dulu. Okey, yang pertama, membasuh bahagian yang selamat, yakni tidak sakit pada anggota yang luka atau patah. Okey, anggota basuh bahagian yang selamat tidak sakit pada anggota luka atau patah. Dekat mana patah? Tangan. Kat mana luka?
dekat sini, dekat tempat jam ni contoh kan. Kita basuh tempat ni. Yang tu tak payahlah. Sebab kalau kena air jadi mudarat pula kan. Basuh tempat lain. Yang tu kena basuh. Tak. Menyapu seluruh balutan atau ikatannya. Ni kita sapu dekat balutan tu, kita letak balutan kat situ tu. Dekat situ tu kita sapu air pula kat atas tu. Bukan basahkan benda tu. Kita basahkan tangan, kita gosok kat atas tu. Itu pun sudah okey dah. Okey, yang ketiga bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian yang sakit apabila sampai kepada anggota tersebut ketika berwuduk. Okey, tak. Maknanya bila kita ni accident, patah tangan, kita balut. Bila kita balut, ada tempat yang kita tak boleh kena air sebagai contoh kan, untuk berwuduk. Macam mana kita nak berwuduk ketika itu? Yang pertama, kita basuh dulu anggota yang wajib tadi, yang tempat tak boleh kena tak payah. Basuh. Tangan kita contoh kat sini lah, luka kan. Kita balutan dekat sini. Ni balutan dekat jam ni. Kita basuh tempat boleh basuh ni. Bila basuh, yang tu pula macam mana pula? Kita basahkan tangan kita sapu pula kat atas tu. Faham? Lepas kita basuh tu, kita pergi cari tepuk muka, tepuk tangan pula. Sebagai ganti tempat tak boleh kena tadi. Faham? 3 perkara kita kena buat insya-Allah. Begitu. Ni pendapat yang agak berat sikit. Tapi ada pendapat yang agak ringan. Cukup sekadar kita sapu, tak payah ganti dengan tayamum. Ada juga pendapat tu. Ada juga pendapat tu. Kalau orang tanya nak suka cerita yang kedua tadi. Nak gambarkan sebenarnya tak susah mana pun. Senang insya-Allah. Nak lagi baik tayamum. Tu lagi cun lah. Tayamum tepuk muka, tepuk tangan. Senang. Ingat tayamum ni muka dengan tangan tau. Kaki tak ada. Kaki pun sapu, kepala pun sapu, hidung masuk. Mana ada tau. Habis mata-mata ni tak payah. Kalau kita pakai spek, kita buka spek, tarik sekali je. Dia tak susah tau. Kita tepuk, tarik sekali je. Macam tu. Faham? Tak payah tarik lubang mata, lubang hidung lah, tak payah. Tak ada, susah semua tu. Kita pakai cincin, kita buka cincin. Kita pakai jam, kita buka jam kan. Kita tepuk, kita tarik sekali. Cara tarik dia, contoh kita tepuk, tarik sini. Tu cara dia. Ni, daripada belakang tangan ni, tapak tangan, pegang kat belakang tangan, tarik turun sampai dekat siku ni, lepas tu pusing. Yang ni pun pusing. Ni pusing, ni pun pusing. Pusing ni tolak pula ke depan. Faham? Senang insya-Allah kan? Tak susah mana pun. Ingat, tarik sampai kat bawah, yang ni pusing, yang ni pun pusing. Tolak depan. Insya-Allah. Mudah lah. Hak tu jadi susah ni sebab tak biasa buat. Tu kan. Kan? Kalau selalu buat, senang selalu insya-Allah. Tak payah lah gosok-gosok kan, celah-celah jari, ambil bodoh kuku pula. Bodoh semua kerja tu. Kan? Benda senang insya-Allah. Allahu akbar. Sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan, maka dia wajib membasuh bahagian anggota yang sihat dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang luka. Sekiranya dia tidak boleh membasuh tempat sakit luka tersebut. Okey. Satu yang kita sebut tadi bila kita pakai itulah al-jabair dan al-isabah tadi kan. Yang kita cerita yang kedua ni kita tak pakai balutan tu. Bila kita tak pakai balutan, kita basuh tempat yang boleh kena. Luka tu kita tak pergi kena. Sebab kalau kena mungkin mudarat lagi besar kan. Okey, kita basuh macam biasa. Cuma yang tak boleh kena tu macam mana? Ganti dengan tayamum. Faham? Yang kita letak ada bekas tadi tu, kita kena sapu pula kat atas tu kan. Yang cerita ni tak ada. Bila tak ada, tak payah sapu pada tempat tu. Yang lain tu kena basuh, tempat tu digantikan dengan tayamum. Senang insya-Allah. Gitu. Dia wajib mengulangi tayamum pada setiap kali sembahyang fardu. Sekalipun dia tidak berhadas. Dia ambil dia wuduk pada sembahyang zuhur. Asar tu tak batal lagi wuduk. Bila dia nak sembahyang, dia kena ambil wuduk lain. Susah sikit lah. Dia kena ambil wuduk yang lain. Jadi susah pula. Gitu. Nak buat lagu mana? Dah sakit kan? Kalau orang aksiden tu macam kaki macam ada TV tu, yang tu boleh jamak pula sembahyang. Kalau sikit luka-luka sikit tak payahlah nak jamak juga dia pun. Luka sikit lah, luka kuku lah, sikit lah, kuku cabuk lah. Tu pun tak boleh ni, boleh jamak sembahyang ni. Ngada-ngada punya manusia kan. Tak payahlah aku cerita ni buat berat. Sampai nak berjalan susah, nak pergi bilik air susah kan. Macam contoh kaki dia penuh dengan air TV. Kaki tengok je ada TV, ambil wayar sambung kat TV, menyala TV. Contoh kan. Nak berjalan susah, memang tu kerah macam tu. Orang macam tu memang boleh jamak sembahyang. Jamak yang dibenarkan adalah jamak takdim sahaja, jamak takhir tak boleh. Gitu. Ada. Hari tu anak orang Sungai Buloh accident. Makcik tu anak saudara dia. Anak saudara accident duduk dengan makcik. Makcik tu telefon anak. Dia kata, "Ustaz kuliah kat mana?" Hari tu kuliah kat mana? Dekat area Subang tu lah. Area Subang. Dia kata, "Ustaz balik kuliah singgah rumah aja." Nak kata, "Ada apa makcik?" "Ada benda nak sembah sikit," dia kata. Pergi tu jajak pergi masuk dekat belakang rumah bahagian belakang, pergi tengok ada anak saudara dia tu
Ni ada tu. Ada apa tu? Memang macam alien dah. Macam alien dah je tak bulat-bulat accident. Tulang ni cabut ni. Ni tulang kat belakang ni cabut ni. Lepas tu kaki dia teruk, dia kata, "Ya Allah, awak jadi macam ni?" Tanya kan. "Accident ustaz. Masalah ni dah seminggu tak sembahyang ni, tak tahu nak macam mana ni." "Oh, lepas tu nak macam mana ni?" "Nak kata jamak sembahyang lah. Wuduk, kalau kak boleh wuduk kan wuduk, kalau tak ada masalah apa pun. Boleh wuduk kan tak ada masalah apa pun. Kalau rasa tak boleh wuduk kan, tayamumkan dia. Nak tayamum ni kena cari debu, tak payah. Tepuk dinding mungkin jadi ya. Tepuk dinding, tepuk kat bantal pun jadilah. Sebab apa? Sebab itu kita ni mesti ada debu. Cuma tebal tak tebal dia. Betul tak? Kita ni atas ni pun ada debu ni. Cuma tak tebal je. Kita nak bertayamum ni, anda selalu sebut, bukan memutihkan muka dengan debu. Tu kena faham situ bom naik debu ambil tu sapu muka tengok, ya Allah macam Raja Kapur, tak boleh tak payahlah lagu tu kan. Dia cukup sekadar tarik sekali cukup, itu pun sudah memadai begitu insya-Allah. Ada pula yang 2 hari lepas ada seorang muslimat hantar soalan dalam Facebook kat inbox tu, dia tanya pasal nak tayamum. Dia ni nurse, kerja sebagai nurse. Lepas tu ada orang pakcik ni nak sembahyang, boleh tak dia nak wudukkan pakcik tu? Soalan dia. Dan pakcik tak ada bergerak kan? Boleh tak dia nak wudukkan pakcik tu? Oh sudah, cuma mana nak jawab kan? Jadi masalah sikit dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh laki perempuan wuduk batal. Dalam mazhab Hanafi, wuduk tak batal kan? Jadi kalau ikut mazhab kita wudukkan dia, jadi wuduk tak sah. Sebab kita wuduk tapi boleh menyebabkan batal wuduk. Tapi dalam mazhab Hanafi, hukum tu adalah boleh. Cuma dalam Islam ni ada satu kaedah, iaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat, benda yang darurat ni asal-asalnya tak boleh, boleh jadi boleh. Betul tak? Yang tak boleh jadi boleh. Sebab apa? Sebab darurat. Okey, Pak Haji tadi tu bawah kategori darurat dah tu. Darurat. Nak sembahyang tak ada orang lain dah. Cari orang lelaki, cari nurse lelaki. Lelaki dia panggil nurse juga. Kan? Contohlah panggil nurse, nak nurse lelaki ni nak wudukkan dia, tak ada contoh. Yang ada ni semua girlfriend semua. Contoh kan. Jadi boleh tak tayamumkan dia, wudukkan dia? Dibenarkan. Sebab ad-daruratu tubihu al-ma'zurat. Hukumnya begitu insya-Allah. Macam kita pergi ke Mekah. Kita nak tawaf keliling Kaabah. Masa kita tawaf tu campur laki perempuan bersentuh. Batal wuduk kalau ikut mazhab Syafi'i rahimahullah. Dalam mazhab Hanafi tak batal wuduk kalau sentuh laki perempuan. Tapi ketika kita tawaf itu, kalau kita bersentuh, kita nak berulang tu banyak kali, jadi susah tu. Ketika itu kembali pada kaedah ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Darurat dibenarkan walaupun asalnya tak boleh. Jadi kalau sentuh juga tak batal wuduk walaupun kita ikut dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Darurat tadi. Ada kemudahan Allah Taala bagi kepada kita. Nak berulang tu, sakan tu. Nak pergi ambil sembahyang satu hal. Kalau baru bulatan pertama, baru sekali pusing, sentuh 38 kali. Maknanya dah 8 kali dah baru satu tawaf. Nak masuk yang kedua pula, yang ketiga pula, yang keempat, habis 7 tu, kecut Pak Haji tu. Kecut, tak boleh wuduk ustaz. Tu dia. Susah sangat pula jadi kan. Boleh tak susah mana padahal insya-Allah. Islam ni ada kemudahan. Allah Taala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan insya-Allah. Okey, taib. Okey, dalil menyapu di atas al-jabair. Apa dalil ya? Apa dalil daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata boleh kita buat yang kita cerita tadi? Dalil ia disyariatkan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jabir radhiyallahu an bahawa dia berkata, kami telah keluar bermusafir. Tiba-tiba salah seorang daripada kami kepalanya terkena batu, lalu melukakannya. Musafir seorang jatuh batu bom atas kepala dia, luka tak besar kepala dia. Kemudian ketika tidur ia bermimpi yang menyebabkan berhadas, dan apabila bangun dia bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu dapati keringanan, ini keizinan bagiku untuk bertayamum? Yang hamba Allah tadi batu jatuh atas kepala, terbelah pula kepala, malam tu tidur mimpi boleh belah-belah kepala, terbelah tu boleh mimpi lagi. Contoh hamba Allah, contohlah ni cerita dia. Lepas tu bila sedar tu kita tanya, orang macam aku ni agak-agak lah, boleh tayamum ke tidak? Dia tanya sahabat-sahabat Nabi yang lain. Okey, mereka menjawab. Yang sahabat Nabi bila dengar tu, dia orang kata apa? Kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian kerana kamu mampu menggunakan air. Sahabat kata, tak boleh, wuduk tetap juga. Kata kawan tu, mandi tetap mandi. Kata dia, kok mana pun tak ada keringanan, tetap kena. Kata hamba Allah ni pula. Lalu dia pun mandi, kemudian mati. Ambil kau. Kawan bagi fatwa lagu tu, dia pun kena mandi.
Mandi, bila kena air, luka tu lagi teruk, mati kawan tu. Mati tak apa pasal kan? Sudah. Bila kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menceritakan apa yang berlaku. Jadi sahabat ni bila tengok mati, kita cerita ke Nabi. Rasulullah, kami musafir, seorang kawan tu jatuh batu atas kepala dia, terbelah. Lepas tu malam tu tidur mengigau Pak Haji tu. Lepas tu dia tanya, kau macam mana buat? Mandi. Dia pun mandi, mati Rasulullah, mati. Macam mana nak buat Rasulullah? Macam mana agak-agak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Allah Taala, Nabi Muhammad marah. Nabi kata, korang macam tu, korang sebenarnya telah bunuh dia. Mudah-mudahan Allah Taala bunuh korang pula. Marah tu Nabi Muhammad sallam kata Ini orang kata kadang-kadang Nabi Muhammad sallam ni kena ayat tertentu dia pun maki orang tak Syekh. Dan orang kata tak boleh maki orang. Siapa kata tak boleh? Dia maki ni memang tak elok, tapi dalam beberapa keadaan dibenarkan maki. Boleh. Terutama orang yang kena zalim. Orang kena zalim ni kalau dia nak maki dibenarkan di dalam Islam, walaupun asal maki ni tak boleh. Macam mana? Asal tak boleh, tapi dia kena zalim, dia kena sepak dengan polis. Contohlah, ya Allah laknat dengan polis tu. Contoh dia kata lagu tu. Tak salah. Tapi kalau lagi baiklah, ya Allah Tuhanku tolonglah bagi hidayah pada dia. Hidayah apa, kita dah cepuk habis, teruk dah kita kena kan. Tapi kalau kita nak doa kebinasaan pada dia, tak salah. Dia berlaku pada seorang sahabat nama Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ada seorang perempuan nama Arwah nama perempuan. Jadi khianat tanah kepunyaan si Sa'id tadi. Dia khianat, dia kata tanah aku. Arwah ni kata macam tu, menyebabkan Sa'id jadi jam. Bila Sa'id jadi jam, last kali Sa'id ni doa, ya Allah Tuhanku, bagi perempuan dia mati dalam keadaan dia mata buta. Dan dia mati dalam tanah dia nak sangat tu. Dan dia mati tu pula dalam lubang tanah tu. Doa daripada Sa'id ni berkat. Orang tu, perempuan tu, dia mati memang dia punya tu sampai dia punya mata ni turun. Dia punya mata ni jadi labuh apa tutup mata ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berkatkan doa Sa'id tadi. Lepas tu dia pun berjalan masuk dalam tanah yang dia nak punya Sa'id tu kan, dia khianat tu. Ada satu lubang, dia jatuh lubang tu, dia mati lubang tu. Nak cerita doakan kebinasaan ni pernah berlaku pada zaman terdahulu. Siapa buat? Sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Cerita dia. Yang penting kita dengar cerita ni, kita tu sendiri jangan buat zalim. Tu cerita dia. Kita sendiri tu rupa-rupanya kalau orang dizalimi, dia boleh doakan kebinasaan pada kita. Kita dengar, nombor satu kita kena ambil perhatian, kita tu sendiri jangan zalim orang. Ingat situ insya-Allah. Cuma kita sendiri tu ambil perhatian. Kalau boleh kita doalah biar orang tu dapat hidayah. Itu lagi cun itu lagi baik insya-Allah. Gitu. Dulu kan bisnes sekejap tu Aziz kata doa pecah perut. Nak dulu kan. Biar pecah perut pada muka. Boleh kau orang tu kan. Bisnes Malaysia boleh ke tidak? Orang tanya nak kata salah kau mana? Kan? Yang kau orang khina orang tu kau tak ambil kira halal haram pula. Yang kau ni doa pula tak ambil kira pula halal dan haram. Da'watul mazlum la hijaba lahu. Doa orang yang dizalimin tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang doa itu adalah orang kafir sekalipun. Dia kena tu bagi azab sekali kawan tu. Dia boleh kata sepatah lagu tu. Doa orang kafir dizalimi pun tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sikit insya-Allah. Poin ni jangan buat zalim. Alhamdulillah. Cerita polis baru ni bersih tu kan. Anda tengok mata tepapalan sendiri. Tu sepak kawan tu, pecah muka. Anda sebab ambil gambar. Dua gambar kawan kita kena cepu. Anda nampak tak nak marah. Hoi, nak tangkap lah. Kenapa pergi sepak pula? Dia cakap lagu tu. Kita pula dia marah. Kau tangkap. Kau siapa? Aku main kamera kat sini. Pandai buat alasan. Padahal datang bersih juga. Kan? Anda datang bersih juga, duduk kat situ kan. Lepas tu bila dia tangkap, kejar. Anda buka kamera, tengok kamera. Buat apa ni? Saya main kamera kat sini. Selamat aku gitu. Cara dapat mengelak diri lah kan. Tapi memang dahsyat lah. Memang sepak dahsyat Allah. Kadang-kadang hati tu bercakap apalah jahat kan. Dia tak fikir ke dia nak kena azab pula akhirat nanti kan. Semua ada hisap pun di akhirat nanti kan. Dia ingat dia sepak sahaja sepak. Dia sepak-sepaklah luka kawan tu, akhirat nanti Allah Ta'ala bagi dia luka balik. Kalau ikut undang-undang Islam, kalau kita lukakan orang, dia kena qisas. Kalau ikut undang-undang Islam, kalau dia bunuh orang, dia kena qisas, bunuh balas. Kecuali kalau keluarga si mati itu memaafkan. Kita bunuh orang sebagai contoh kan, A bunuh si B, matilah si B ni. Si A ni macam mana? Dia kena ke hukuman bunuh balas. Kalau dia tak nak kena macam mana? Dia pergi jumpa keluarga si B, minta maaf saya dah bunuh. Tiba-tiba kau kata tak, aku tak maaf, aku nak bagi kau mati juga, mati. Macam mana? Tiba-tiba kata tak apa, aku maafkan. Maaf selamatlah. Tapi adakah terlepas begitu? Tak, kena bayar diat, bayar denda.
Adalah kiraan-kiraan mengikut undang Islam. Hukum dia begitu. Kalau lukakan orang, lukakan balik. Kalau patahkan tangan orang tu, patahkan balik tangan dia. Kalau ikut nas, kecuali dimaafkan. Dimaafkan tu cerita lain begitu. Allahu Akbar. Undang-undang Islam ni cun sebenarnya. Undang-undang Islam ni memang baik. Sebab apa dia ada unsur maaf? Sebab dia tak nak timbulkan dendam. Sebab dia letak maaf tu. Kalau ikut undang-undang dunia, dia ada mandatori. Tak boleh maaf. Betul tak? Undang-undang Islam tak ada. Undang-undang Islam ni dah susah sangat pun. Tiba-tiba keluarga dia kata tak apalah saya maafkan. Terlepas boleh terlepas. Kita pergi curi satu orang. Curilah benda mahal lah. Curi boleh menyebabkan potong tangan. Barang itu mesti mahal. Barang murah tak kena potong tangan. Pergi curi Quran yang harga RM10 tak kena potong tangan. Tapi kalau curi handphone RM80 ni tahu tak? Kena potong tangan tahu. Kan? Contohlah barang mahal lah. Okey, curi barang mahal. Dah dapat tangkap pencuri tu tak apa, ambil balik terus selamat daripada kena potong tangan. Nampak undang-undang Islam punya baik. Kita tangkap dia, kau curi barang aku, tangkap. Tak apa, ambil balik. Dia bagi balik pada kita dapat balik barang kita tu kan, terus selamat daripada kena potong tangan. Itu nak cerita undang-undang Islam. Memang cun undang-undang Islam. Orang dia tak faham undang-undang Islam, sebab tu pakat-pakat tolak undang-undang Islam. Betul tak? Begitu. Cerita depan kafe kata bagus. Nak cerita sebelum ni kan, dekat PJ pergi cerita dekat depan Hindu, dia ni pergi gonggang sedap kita goreng hari tu. Dia dengar, oi kalau ini macam baguslah, ini bawa kita mau pakai. Hindu kata macam tu Syekh. Orang Islam cerita boleh pakai ke ustaz ni? La ilaha illallah. Kalau sekeh orang Islam tu gitu. Dia tak ada usaha mana pun, senang insya-Allah. Okey, jauh pergi. Bahu undang-undang untuk mana pergi hari ni? Mana tadi? Lalu dia pun mandi kemudian mati. Apabila kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Nabi Muhammad SAW tak dimarah dah kan? Pergi cerita ke Nabi SAW, ya Rasulullah, dia ni malam jalan-jalan, batu jatuh atas kepala, terbelah kepala. Lepas tu malam tidur mimpi, lepas tu mandi, mati pula kawan tu. Sebelum tu dia tanya kat kawan-kawan, kawan kata tak, kena mandi juga. Nabi Muhammad kata, korang telah bunuh dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala bunuh korang balik. Kata Nabi SAW. Lalu Nabi kata, kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Kenapa duk rembat tu pasal? Patut tanyalah dulu. Tanyalah dulu. Dia pakai rembat, dia tak tanya, ustaz nak tanya hukum boleh ke tidak? Baru buat. Dia rembat dulu. Lepas buat bertanya, ustaz boleh ke tidak ni? Masalah sekarang saya dah buat ustaz. Jam lah ustaz tu. Kan? Masalah juga gitu kan? Jangan. Pergi dekat bengkel kereta tu, pergi tanya tuan bengkel, komen, boleh tak saya bubuh air dalam tangki minyak? Komen kata mana boleh, lingkuplah enjin tu. Oh, masalah sekarang saya dah bubuh dah. Elok lah tu. Lingkuplah enjin tu. Kan? Elok lah tu. Macam ni lah. Macam ni jadi ni. Sesungguhnya ubat kepada kesamaran atau kekeliruan itu ialah bertanya. Tak tahu tanya. Kalau keliru tanya. Kalau kesamaran tanya. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya memandai dengan dia bertayamum dan membalik lukanya dengan perca kain. Kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Kata Nabi SAW. Orang macam ni kata Nabi. Ni poin hadis kat belakang ni. Nabi kata orang macam ni, dia balutlah luka dia tu. Letak perca kain, balik luka. Lepas tu mandilah, tempat kena basuh-basuh lah kat atas tu, sapu air kat atas. Itu pun dah okey dah, kata Nabi SAW. Tu maksud dia begitu. Habis. Tempoh menyapu di atas al-jabirah dan al-isabah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan mau tanya minggu lepas. Tak apa, nak tanya sini dulu. Ada soalan? Sila. Okey. Cerita ni konteks dekat negara kita pakai khuf. Contohlah. Sebab anak duk cerita tadi Pakistan, Mesir, ada musim sejuk, ada musim panas kan. Malaysia ni ada musim panas, ada musim sejuk. Yang ada khatulistiwa. Habis-habis sejuk pun hujan. Tu habis sejuk pun. Jadi, adakah timbul juga isu tentang pakai khuf? Jadi sekarang ni tak kira musim, yang penting kau pakai tak pakai. Isu ni kau pakai ataupun tak pakai. Kalau pakai, maka ada hukum tentang khuf. Kalau tak pakai, maka tidak ada hukum tentang khuf. Tu je. Yang pentingnya pakai. Gitu, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Ni ada orang tanya ni. Okey, soalan dia kata nak tanya, sah tak mandi junub kalau tak niat masa air yang pertama kena pada badan? Dia mandi wajib tu, dia tak teringat mula-mula sekali nak niat. Okey.
saya ada hadas besar dan niat nak mandi junub on the way ke tandas. Masa mandi lupa. Masa perjalanan tu ada niat dah, tapi masa letak air mula tu terlupa boleh. Contoh lah. Baru lepas sembahyang subuh baru teringat. Assalamualaikum, wiri-wiri. Ya Allah, aku lupa nak niat mandi wajib tadi. Contoh macam mana ni Contoh. Okey, ni khilaf dua mazhab Khilaf dua mazhab. Mazhab Syafi'i, niat ni mesti berlaku di awal perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Mengqasadkan sesuatu di awal perbuatan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, dia tidak di awal perbuatan. Bahkan sebelum daripada itu pun itu sudah memadai. Contoh, kita mari sembahyang dekat masjid ataupun surau kan. Kita dalam mazhab Syafi'i, sembahyang kita sah masa kita angkat takbir. Allah, masa tu kita teringat aku nak sembahyang suruh 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Pasal tak? Maknanya di awal perbuatan. Tapi kalau kita niat masa turun daripada rumah, masa tu kita naik atas masjid, kita pun Allah tak teringat langsung. Tak timbul kepala otak sembahyang suruh 4 rakaat. Sembahyang kita tak sah mengikut mazhab Syafi'i. Ingat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi sah. Dalam mazhab Hanafi adalah sah. Kes kawan kita ni wudu mandi wajib dia sah. Mandi wajib dia sah mengikut mazhab Hanafi. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i memang tidak sah. Tu kena ingat. Jadi macam mana kawan kita ni nak cadangkan mandi lain lah. Sebab kita ni mazhab Syafi'i kan. Kecuali kalau kita bermazhab Hanafi. Gitu. Ada juga macam ni berlaku. Okey. Okey, dia kata ada orang pakai kain pelikat di dahi dan solat. Kain pelikat dekat bawah, pakai kat dahi. Macam ni masalah ni. Sah tak? Kalau sujud dahi tak kena lantai. Tak payah pakai kain pelikat lah, kain serban mudah. Pakai serban tu yang besar, arqam punya serban. Lepas tutup dahi tu kan. Masa dia sujud tu dahi tak kena kat bumi tu. Yang kena serban dia. Sembahyang dia sah ke tidak? Tak sah. Sembahyang ni tidak sah sebab dahi tu sendiri kena pastikan kena dekat kena bumi. Pasal tu kena ingat. Makna sujud adalah wad'ul jabhah 'alal ard. Tu makna sujud. Makna sujud ni wad'ul jabhah 'alal ard. Meletak dahi dekat bumi. Tiba-tiba berlapik maka tidak sah. Tu kena ingat insya-Allah. Kita pakai kain serban, ekor serban kita datuk kat depan. Masa kita turun sujud serban panjang. Yalah Taliban. Semangat Taliban kuat sangat. Taliban kan serban kain, ekor serban kan panjang. Dia boleh-boleh kat leher dekat ekor tu kan. Tu Taliban punya kain serban. Jadi dia masa turun sujud, kain serban tu ke depan tutup. Dahi dia tu kena kat kain serban. Sembahyang dia tak sah. Kecuali kalau ekor serban tu bukan ekor serban dia, ekor serban kawan dia, yang tu sah. Member sebelah tu Taliban, kita bukan Taliban, kita ikhwan muslimin lah. Contoh kan. Jadi masa dia turun sujud, kawan Taliban ke sebelah, ke depan kita bersujud, yang tu sah. Itu sah. Yang kita tak sah ni, kain serban tu melekat pada badan kita. Pasal tak? Kita pakai kain jubah ni dia punya lengan ni besar sangat sebab terpengaruh dengan Maharaja Cina contoh. Kan majlis ni pun besar ni sebab. Jadi masa kita turun tu jatuh, kita pun sujud atas kain lengan jubah kita tu kan. Yang tu tak sah. Yang tu tak sah gitu. Kalau lengan jubah Maharaja Cina sungguh, kita Maharaja Melayu, yang tu tak kata. Itu sembahyang sah. Insya-Allah gitu. Ada yang tanya pasal tarekat sufi atau tak nak jawab lah. Ini pun susah. Aku nak bahas. Aku sufi pun tak reti. Okey. Apa maksud Mi'raj kepada Allah? Apa maksud Mi'raj? Mi'raj ni asal maknanya kita panjat tau. Mi'raj. Isra', Mi'raj. Isra' makna berjalan pada waktu malam. Mi'raj daripada bawah jalan ke atas. Itu mana Mi'raj. Jadi ada orang timbul persoalan, apa maksud dengan Mi'raj kepada Allah? Mi'raj kepada Allah ni adalah kita berdoa, hati kita betul-betul khusyuk sampai pada Allah. Pesan tak? Atau mana Mi'raj? Kan istilah lah ni, tak ada apa ni. Sekarang ni Mi'raj tak Mi'raj, kau doa tu betul-betul ingat Allah Taala atau tidak? Itu yang paling penting insya-Allah. Dia doa ni Syekh, nak bagi tahulah, tak mesti tadah tangan. Kadang-kadang kita nak kereta terlintas satu benda yang kita nak, hati kecil cakap, kita berdoa dah tu. Pesan tak? Nak kereta, aku berasa lapar nak makan nasi. Syakap 3 rasa contohlah. Ya Allah, tahu aku rasa nak makan syakap 3 rasa, tolonglah ya Allah. Itu pun doa dah tu. Tapi kalau doa minta syakap 3 rasa itu bangang sangat lah. Tapi contoh ni, cerita ni contoh itu pun sudah dikira sebagai doa. Yang penting masa kita doa tu hati kita betul-betul berharap dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Betul ke dalam surau dan masjid kaki tak boleh menghadap ke arah kiblat? Kita mari surau masjid, kita pergi belunjung menghadap ke arah kiblat. Boleh ke tidak? Jawabnya memang tak boleh. Tapi larangan itu larangan makruh, bukan larangan yang haram. Larangan tu larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Jadi lagi baik tak buatlah.
Kita elok-eloklah, jangan menghadap. Nak belunjuk kok, belunjuk ke arah lain. Melunjuk ke arah kanan ke kiri pulanglah. Yang penting jangan menghadap ke arah kiblat, insya-Allah. Okey, apakah hukum menampar muka seseorang walaupun tujuan untuk mendidik? Nak marah sangat kanak je pelempam kanak dia. Apa hukum? Iza daraba ahadukum falyajtanib alwajha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu nak memukul seorang yang lain, maka jauhkan daripada pukul dekat muka. Nak marah sangat anak ni, dengan pelempam muka kawan tu. Pukullah punggung ke bawah. Kaki dia ke betis ke dia kan. Pukul. Muka jangan. Sebab melibatkan psikologi manusia. Kau pergi pukul muka dia bengong pasal budak tu. Jangan, alhamdulillah. Ni minta kuliah. Ni apa pula raya pula. Okey, habis dah. Cukup dah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada dah. Tak ada, alhamdulillah. Cukuplah lagi lain pula. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami lebih baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.